update 24 Mei bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumlah kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di negara ini meningkat pada kadar membimbangkan iaitu sebanyak 20 kali ganda kepada 47,209 kes dilaporkan setakat 21 Mei lalu berbanding tempoh sama tahun lalu. Dan seperti yang dilaporkan sebelum ini, majoriti lokasi penularan wabak adalah di taska, tadika dan prasekolah dengan peratusan kes dicatatkan ialah 63. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah berkenaan, Selangor menyumbang kes terbesar iaitu sejumlah 13,640 kes atau 28.9%. Kuala Lumpur dan Putrajaya masing-masing 6,209 kes dan Perak 4,099 kes. Peningkatan kes HFMD itu turut dilaporkan di Kelantan dengan 3,726 kes dan Sabah 3,352 kes. Negeri-negeri lain mencatatkan kurang daripada 2,500 kes. Kes HFMD bagi Minggu Epidemiologi ME20 Palang 2022 yang berakhir pada 21 Mei adalah sebanyak 15,548 kes berbanding ME sebelumnya iaitu hanya 7,526 kes dicatatkan seluruh negara iaitu peningkatan adalah sebanyak 106.6%. Peningkatan kes pada ME20 Palang 2022 sudah dijangkakan berikutan pergerakan penduduk di negara ini semasa sambutan Aidilfitri. Berdasarkan surveilan jenis virus di Malaysia, terdapat 3 virus utama yang menyebabkan penularan penyakit HFMD dalam komuniti pada tahun ini, iaitu Coxsackie A16 atau ringkasnya CA16, Coxsackie A6 atau CA6 dan Enterovirus 71 atau EV71. Pada tahun ini terdapat 2 kes HFMD positif EV71 yang dimasukkan ke ICU kerana mengalami komplikasi radang otak dengan kedua-dua kes berkenaan adalah kanak-kanak berusia bawah 6 tahun. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata kes HFMD banyak berlaku dalam kalangan kanak-kanak berusia 6 tahun ke bawah iaitu sebanyak 43,736 kes atau 93%. Kumpulan umur 7 hingga 12 tahun 2,765 kes dan selebihnya berumur lebih 12 tahun iaitu 696 kes. Majoriti lokasi penularan wabak itu berlaku di taska, tadika dan prasekolah iaitu 711 wabak atau 63%, rumah persendirian 407 wabak serta pusat jagaan kanak-kanak sebanyak 42 wabak. Wabak dikira apabila terdapat 2 atau lebih kes dalam satu lokaliti dan kes mempunyai kaitan epidemiologi serta berlaku dalam tempoh inkubasi penyakit HFMD. Di Melaka, penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD dilaporkan sudah menular di 22 buah sekolah rendah di negeri itu. Terbaru 39 murid sekolah termasuk prasekolah disyaki dijangkiti wabak tersebut. Di Melaka, penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD dilaporkan sudah menular di 22 buah sekolah rendah di negeri itu. Terbaru 39 murid sekolah termasuk prasekolah disyaki dijangkiti wabak itu. Exco Pendidikan dan Teknologi Melaka Datuk Rais Yassin berkata, daripada jumlah berkenaan, 38 kes membabitkan murid prasekolah dan sekolah rendah dalam daerah Alor Gajah, manakala 1 kes lagi di daerah Melaka Tengah. Beliau berkata setakat ini keadaan penularan penyakit itu di sekolah rendah dan menengah di Melaka masih terkawal. Begitupun ibu bapa masih perlu memainkan peranan untuk melakukan kuarantin kendiri sekiranya anak mereka dijangkiti HFMD. Beliau bagaimanapun mengesahkan tiada penutupan sekolah dibuat susulan penularan penyakit itu dan aktiviti pembelajaran serta kokurikulum berjalan seperti biasa. Di peringkat tadika, taska dan premis persendirian, sebanyak 20 premis sudah diarahkan tutup serta-merta selama 10 hari susulan penularan HFMD. Ia juga susulan peningkatan jangkitan HFMD di Melaka kepada 1,672 kes berbanding 1,378 kes pada 14 Mei lalu. Beliau ditemui selepas menghadiri perasmian sambutan Hari Guru Peringkat Negeri yang disempurnakan oleh Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali di Bandar Hilir siang tadi. Sementara itu, jangkitan HFMD di Sabah mula menunjukkan tren peningkatan bermula pada Minggu Epidemiologi ME14 iaitu dari 3 hingga 9 April lalu dan semakin meningkat dengan ketara pada ME ke-20 dari 15 hingga 21 Mei. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Datuk Dr. Rosnani Mudin berkata, pada ME ke-20 sebanyak 702 kes HFMD dilaporkan meningkat sebanyak 111% berbanding pada ME ke-19 iaitu hanya 333 kes.
Beliau berkata kumulatif kes HFMD di Sabah sehingga ME ke-20 adalah sebanyak 3,351 kes dan peningkatan ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan 63 kes dalam tempoh yang sama pada tahun 2021. 5 daerah yang melaporkan kes tertinggi ialah Tawau 541 kes, Sandakan 451 kes, Lahad Datu 325 kes, Papar 309 kes dan Kota Belud 269 kes. Tiada kes kematian dilaporkan. Menurut Datuk Dr. Rusnani, transmisi jangkitan majoritinya berlaku di rumah persendirian atau pusat-pusat pendidikan awal. Beliau berkata aktiviti kawalan sedang dijalankan oleh pejabat kesihatan daerah dengan mengadakan sesi dialog awam bersama agensi berkaitan serta pengusaha pusat pendidikan awal bagi meningkatkan pemahaman serta kesedaran mengenai penyakit HFMD. Jika menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, wabak HFMD boleh dielakkan. Antara kaedahnya dengan memberikan penekanan kepada soal kebersihan. Ini termasuk penekanan kepada saringan di pintu-pintu masuk. Amalan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih, membersihkan dan melakukan basmi kuman alat permainan anak serta lantai rumah, terutama tandas menggunakan larutan daripada peluntur. Katanya penekanan juga diberikan kepada pengurusan lampin pakai buang yang betul serta penggunaan peralatan makan dan minum berasingan. Tambah Tan Sri Dr. Nur Hisham, orang ramai terutama ibu bapa yang mempunyai anak kecil diingatkan supaya tidak membawa anak ke tempat-tempat berisiko berlaku penularan jangkitan HFMD seperti taman permainan awam. Untuk tindakan kawalan, orang ramai juga dinasihatkan supaya melaporkan kejadian kes HFMD yang berlaku di taska, tadika dan sekolah kepada pejabat kesihatan daerah berhampiran. Kewujudan Pegawai Perhubungan Sekolah PPS antara elemen penting bagi membanteras gejala buli sekaligus menangani permasalahan disiplin murid-murid di sekolah. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Azmi Abu Kasim, pihaknya sedia menghulurkan bantuan anggota polis bagi memastikan skim itu menepati sasarannya. Peranan PPS ini adalah sebagai jambatan atau sebagai pegawai yang berhubung di antara sekolah dan juga Polis Diraja Malaysia bagi mengatasi apa juga salah laku jenayah yang mungkin berlaku sama ada di sekolah, di asrama ataupun kawasan persekitarannya. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan pelancaran program anti-buli sekolah berasrama wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tahun 2022-2023 di Ibu Negara siang tadi. Tambahnya, PPS yang terdiri dari kalangan pegawai kanan dan anggota polis secara tidak langsung bakal mewujudkan sekolah selamat seperti yang digariskan dalam buku panduan pegawai perhubungan sekolah. Dalam pada itu, Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur JPWPKL, Nur Hayati Abdul Wahab turut menekankan kepentingan mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang lebih mantap di antara pihak sekolah dan PPS. Kempen kali ini kita lebih kepada mendekati kepada jiwa pelajar lah, ya, sebab itulah kita membuat roadshow itu. Kalau sebelum ni kita buat kempen kemudian penerusan di sekolah, kali ini kita turun bersama ke asrama. Saya juga akan turun bersama-sama dengan pegawai PPD dan juga PPS. Kita buat bersama-sama program aktiviti bersama pelajar setiap sekolah itu, 24 buah sekolah itu, dan kita akan lihat impak dia pula. Jelasnya tempoh program akan berjalan sepanjang tahun seiring dengan tempoh persekolahan bagi tahun 2022-2023. Mengikut laporan polis, sebanyak 11 kes buli dilaporkan melibatkan sekolah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dari tahun 2020 hingga kini. Kembali di Buletin Didik. Guru perlu sentiasa bersemangat untuk menimba ilmu dalam usaha meningkatkan kompetensi diri dan profesion perguruan ke tahap yang lebih tinggi. Menyahut cabaran pendidikan masa kini, guru-guru perlu lebih ke harapan supaya pengajaran dan pembelajaran seiring dengan penerimaan murid-murid. Sebati dengan profesion mulia seorang guru, pembelajaran sepanjang hayat perlu diteruskan bagi melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan selaras dengan perkembangan semasa agar mereka sentiasa relevan dengan dasar pendidikan negara. Guru-guru perlu mempunyai pengetahuan luas bukan sahaja dalam subjek yang diajar, tetapi juga kemahiran lain yang boleh membantu dan membentuk peribadi dan sahsiah pelajar. Ke arah itu,
Guru-guru digalakkan untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, mengkhususi bidang kepakaran yang diminati, sekaligus menjadi pakar pencetus inspirasi. Guru-guru juga harus memperkasakan profesionalisme dengan mengambil bahagian dalam pelbagai persidangan, seminar, kolokium, simposium, malah webinar pendidikan, baik di peringkat kebangsaan maupun pada peringkat antarabangsa, supaya amalan terbaik yang dipraktikkan guru dapat diteladani, dibudayakan dan disebarluaskan. Peribahasa ada mengatakan, jauh hari jua yang mengenal manikam. Sebagai pendidik, guru harus mencintai ilmu dan sentiasa mengaplikasikan ilmu demi keberhasilan prestasi dan kemenjadian murid. Majlis sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Selangor 2022 yang berlangsung di Shah Alam siang tadi turut menyaksikan dua individu dinobatkan sebagai tokoh kepimpinan pendidikan negeri Selangor dan tokoh guru negeri Selangor. Persis Raja Sehari, kedua-dua penerima anugerah utama dalam majlis ini memakai busana pengantin diusung menggunakan tandu beroda selain diraikan di atas pelamin. Memang ada perbezaan yang paling ketara dan saya harap pada tahun ini dan tahun-tahun akan datang kita dapat atasi pandemik ini. Sekarang ni dah masuk endemik, jadi kita sangat berharap suasana meriah seperti dahulu itu dapat dikembalikan semula dalam era pendidikan negara kita. Di Selangor ini di antara cabarannya ekspektasi di kalangan ibu bapa penjaga sangat tinggi. Mereka sememangnya mahukan anak mereka betul-betul berjaya. Kemudian dari segi kompleksiti, perkara-perkara yang rumit, yang sukar untuk diselesaikan pun banyak. Selain daripada itu, volume, dari segi volume. Selain itu, seramai 27 orang guru turut diberi penganugerahan atas sumbangan dan pencapaian luar biasa mereka. Isu kekurangan ayam segar serta kenaikan harga ayam mentah di pasaran bukan alasan buat beliau tidak meneruskan perniagaan. Malah bagi seorang peniaga ayam goreng di Dungun, Terengganu, beliau mengamalkan konsep berniaga sambil bersedekah dengan menjual pada harga murah. Lebih dikenali sebagai Pakcik Ayam, Nazri Zainal, 46 tahun yang berasal dari Kedah, mula menjalankan perniagaan menjual ayam goreng di Bandar Paka, Dungun bersama isterinya Aspalila Makno, 43 tahun sejak 15 tahun lalu. Bapa kepada 4 anak itu masih mengekalkan harga asal bagi seketul ayam gorengnya iaitu RM2 bagi seketul ayam goreng bersaiz biasa. Mengakui turut terkesan dengan isu kekurangan serta kenaikan harga ayam segar sekarang. Tekad Nazri cuma mahu berkongsi kesusahan yang dialami oleh orang ramai. Ini khususnya golongan kurang berkemampuan meskipun hanya mendapat untung yang sedikit. Jika dahulu beliau boleh menjual antara 350 hingga 400 ketul ayam goreng sehari, kini beliau hanya mampu menjual kurang daripada itu berikutan kekurangan bekalan ayam segar di pasaran. Kita sini kita target beli, budak-budak beli. Jadi dengan harga RM2 tu budak-budak mampu belilah. Walaupun harga ayam naik, tapi kita usahakan buat yang orang mampu beli, mampu milik. Ini memang bekalan susah sekarang. Oh, bekalan memang susah. Dah lah susah, mahal pula. Bagi pelanggan, mereka berasa bersyukur kerana masih ada peniaga yang tidak mementingkan keuntungan semata-mata dan memahami keadaan sukar yang dialami oleh orang ramai. Dari segi peniaga tu memang kalau ikutkan dia terkesan, tapi dia punya sasaran untuk jualan dia tu untuk orang kata untuk budak-budak. Kalau naikkan harga, mungkin jualan dia merosot sikit banding biasa. Sebab tu dia walaupun barang mentah macam ayam naik harga, dia masih maintain harga tu. Bagus lah dia buat gini sebab benda orang jiran-jiran pembeli-pembeli boleh merasa belaka ayam KFC dia. Kita nak pergi dekat KFC mahal sangat, tak mampu. Jadi kita mari je beli sini sebab orang ni pun lebih sedap. Menurut Nazri, meskipun tidak mendapat keuntungan yang banyak seperti sebelumnya, namun gerai jualannya sering dipenuhi oleh pelanggan daripada pelbagai golongan.
Ini antara yang wajar kita ambil maklum. Sekolah-sekolah di daerah Philadelphia, Amerika Syarikat memperkenalkan semula pemakaian pelitup muka kepada pelajar dan kaki tangannya. Ia berikutan berlakunya peningkatan semula kes COVID-19. Arahan membabitkan kawasan di dalam bangunan sekolah dan ketika pelajar di dalam bas. Menurut penyelaras sekolah daerah Philadelphia, pihak majlis tempatan turut menggalakkan pemakaian pelitup muka di dalam kawasan tertutup. Di pihak ibu bapa pelajar, reaksi mereka berbeza-beza. If numbers go up and, then the risk of spread goes up, and so, masks have to go back on to reduce that risk and get the numbers back down. Just unnecessary, and it'll actually cause more respiratory problems. It will cause more harm than good having these masks. Our daughter's been wearing her mask even when it was not mandatory, and we told her she could take it off, but she says it's fine, and she doesn't worry about it, and we're proud of her for saying that that's the safest thing for her. Kes COVID-19 meningkat 4 kali ganda di daerah Philadelphia sejak 2 bulan lalu. Lagi inovasi yang sesuai untuk mendorong kita menjadi lebih kreatif. Di United Kingdom, penternak menggunakan sistem GPS ke atas ternakan lembu mereka. Langkah itu diyakini dapat menghapuskan penggunaan pagar tradisi dan membantu penternak menggilirkan ternakan mereka di kawasan ragut. Melalui kaedah itu, setiap ekor lembu perlu dipasangkan dengan kalung GPS. Daripadanya, penternak boleh mengesan haiwan mereka telah melepasi pagar virtual melalui bunyi audio daripada alat GPS yang dipakaikan pada haiwan itu ke pusat kawalan. Dan jika lembu itu masih berdegil, ia boleh dikejutkan dengan renjatan elektrik melalui alat GPS itu. Menurut penternak, cara itu lebih selamat berbanding jika mereka menggunakan pagar elektrik. Dan yang lebih menarik, alat itu menggunakan tenaga bateri yang boleh dicas semula dengan tenaga matahari. Most of our cattle we move on a daily basis using a system called mob grazing. But with the collars here, we're doing much more gentle moving, and maybe sort of once a week, depending on the grazing conditions, how much rainfall we've had, how much feed there is, the size of the area, as they're getting them used to moving around on the basis of wearing these collars. Ketika ini, projek di Shipley masih di peringkat percubaan. Kerana itu, harga setiap kalung GPS masih agak tinggi pada £250 atau RM2,500. Itu tidak termasuk harga langganan tahunan untuk perkhidmatan yang disediakan. Dalam keadaan semula jadi, minyak dan air tidak bercampur seperti ini, tetapi dalam keadaan di mana dia bercampur kerana ada tekanan dan sebagainya, dia akan membentuk emulsi. So ini akan berlaku kalau kita letakkan tekanan. Contoh yang sama untuk pembuatan mayonis juga. Jadi untuk kita asingkan dia semula, boleh. Dia akan membentuk air dan minyak di mana kita boleh asingkan dia gunakan chemical, bahan kimia juga. Okey, Petronas ada teknologi itu di kawasan atau di bahagian produksi minyak dan juga waktu extraction ataupun ekstraksi minyak daripada bawah laut. Jadi ini hanyalah contoh saja kita gunakan minyak yang digunakan di rumah. Sebenarnya minyak petroleum adalah berwarna gelap seperti ini. Okey. Dan ini adalah minyak petroleum sebenar daripada telaga tapis. Masih di Buletin Didik. Terus kita ke perkembangan sukan. Tamasya Sukan SEA Vietnam 2021 melabuhkan tirai secara rasmi dalam satu acara penuh meriah dan warna-warni yang berlangsung malam semalam. Seperti diduga, tuan rumah Vietnam muncul juara keseluruhan, manakala kontingen negara meskipun berjaya melepasi sasaran 36 pingat emas, gagal mengekalkan kedudukan dalam kelompok 5 terbaik. Majlis penutupan rasmi diadakan di Gimnasium Tertutup Hanoi dengan bertemakan Gather to Shine. Ia dimulakan dengan persembahan nyanyian penyanyi tempatan Dong Hung, Kan Lin, Bao Tram dan Pham An Dui. Penghargaan turut diberikan tuan rumah kepada atlet olahraga terbaiknya Nguyen Thi Oan selepas mencatat kemenangan hat-trick dalam acara 1,500 meter, 3,000 meter dan 5,000 meter.
Menteri Kebudayaan, Sukan dan Pelancongan merangkap Ketua Jawatankuasa Pengelola Sukan C ke-31 Nguyen Van Hung dalam ucapannya memberi penghargaan kepada 11 kontingen yang bertanding. Sukan C Vietnam ditutup secara rasmi dengan obor kejohanan dipadamkan dan bendera kejohanan diturunkan sebelum diserahkan kepada wakil tuan rumah Sukan C 2023 Kemboja. Vietnam muncul juara keseluruhan dengan mengumpul 205 pingat emas, 125 perak dan 116 gangsa, mengulangi kejayaan kali terakhir bergelar juara ketika menjadi tuan rumah pada 2003. Kontingen negara pula berjaya melepasi sasaran 36 pingat emas selepas mengumpul 39 emas, 45 perak dan 90 gangsa untuk berada di kedudukan ke-6 keseluruhan. Ini pula persiapan skuad Harimau Malaya menjelang aksi Persahabatan menentang Brunei pada Jumaat ini. Ketua Jurulatih Kim Pan Gon memanggil pemain Terengganu FC Muhammad Syahrul Nizam Roshasni bagi melengkapkan senarai 30 pemain dalam kem latihan pusat kebangsaan. Sekaligus ia peluang baik buat Syahrul membuktikan kemampuannya bagi merebut tempat untuk kepusingan kelayakan akhir Piala Asia 2023 Jun depan. Syahrul Nizam, 24 tahun, mengakui terasa begitu kerdil berbanding pemain terkemuka lain yang membarisi benteng pertahanan. Bagaimanapun, itu bukan penghalang buatnya memenuhi impian untuk merebut tempat dalam senarai terakhir untuk membawa cabaran negara ke pusingan akhir Piala Asia bulan depan. Syahrul Nizam sebelum ini terpalit dengan kontroversi selepas tidak melaporkan diri bersama skuad kebangsaan bagi menghadapi dua aksi persahabatan antarabangsa di Jordan Oktober tahun lalu. Ini rezeki saya buat kali kedua. Buat kali pertama ada masalah komunikasi dan alhamdulillah lah dapat kolak kali kedua ni, rezeki buat saya lah. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik. Saya rasa sangat teruja lah dapat kolak kali ni. Selepas Brunei, Malaysia akan mengharungi satu lagi perlawanan persahabatan menentang Hong Kong pada 1 Jun sebelum memulakan kempen kelayakan akhir Piala Asia 2023 bertemu Turkmenistan, Bahrain dan Bangladesh di Stadium Nasional Bukit Jalil. Mengakhiri buletin didik malam ini, saksikan trailer daripada filem Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Filem dibintangi oleh Tom Cruise dan dijadual memasuki pawaga mulai 14 Julai tahun depan. Saya Khairi Hazam Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam hormat. Your days of fighting for the so-called greater good are over. This is our chance to control the truth, the concepts of right and wrong for everyone, for centuries to come. You're fighting to save an ideal that doesn't exist.